Susah nak jawab tu sebab apa? Nak beritahu tak ada alasan lah untuk kita tak bayar zakat sebab kemudahannya dah ada. Malahan formula nak kira pun dia ada dah. Key in saja. Masuk pendapatan kita apa, tolak gaji pokok kita macam mana, apa tonggak ketanggungan, apa yang kita tidak, apa bayar perbelanjaan kita semua ada. Mudah dah. Tak lama lagi dia tinggal ada orang datang ke rumah, kita dah tekan enter zap, ting tong, rumah kita faham? Cik dah bayar tadi kan? Doa. Bismillah. Dah sampai kat rumah tekan doa tu. Macam tu lah. Kita gelak tau, tapi benda tu tak mustahil. Sebab dia dah, masa tu mungkin PPZ dah siapkan tukang doa tiap-tiap taman perumahan untuk ready untuk datang ke rumah. Wallahualam. Terima kasih. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz atas penjelasan pada soalan yang tak pasti tadi tu. Baik, macam mana pun tuan-tuan dan puan, itulah sebenarnya bila zakat ni sentiasa, bila dunia peredaran adanya IT semakin baik, semakin bagus, semakin canggih. Sama juga zakat pun ada pelbagai option. Salah satu option yang mana sekarang ni pun kita tawarkan adalah option pada borang yang kita serahkan kepada tuan-tuan dan puan ialah borang potongan gaji zakat. Dengan kaedah potongan gaji zakat, Ustaz, bila kita potong gaji zakat, sebenarnya kita tak sedar pun sebenarnya kita dah bayar zakat. Dah selesai dah zakat kita pada tahun tu. Kadang-kadang berjumpa sahabat kita, dapat makan, minum dengan kita. Jadi jomlah kita sama-sama ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bersalawatlah kita kepada Nabi junjungan sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita dah hampir kepada hari lahir dia. 28 hari bulan ni adalah Maulidur Rasul. Jadi sama-samalah kita ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Baik tuan-tuan dan puan-puan dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada buat kempen hari ni, buat kluster ini kan. Buat kluster. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan, dalam hari ini kita nak sebut berkenaan dengan zakat. Tapi Ustaz, bila sebut tentang zakat, orang dulu kita datang ada amalkan untuk bayar zakat ni, kita terus pergi kepada fakir dan miskin. Kadang-kadang kita cari, orang ni nampak susah lah, kita bantu dia lah kan. Tapi untuk sekarang ni pelbagai option ada online, berbagai semua. Jadi sebagai kita ni, sebagai orang yang sentiasa menunaikan zakat, ada tak alasan lain sebenarnya bila kita menunaikan zakat ni? Ada tak alasan yang membuatkan kita tak perlu lagi untuk cari orang lain dan sebagainya lah? Mana-mana tahu Ustaz boleh ulaskan sedikit berkenaan dengan zakat akhir zaman ni. Persilakan Ustaz. Boleh ulang tak soalan? Tu saya ingat yang pertama dah ingat dah. Okey, baik sekali Ustaz. Soalan susah sebenarnya ni. Tajuklah berkenaan dengan zakat akhir zaman. Jadi sekarang ni kalau ikutkan kita nak perulaskan tentang kegiatan kita untuk menunaikan zakat pada akhir zaman ni kan. Option dah banyak. Tapi sebenarnya macam mana yang kita boleh gunakan galakan kepada orang ni, orang ramai, supaya dia tak menjadi alasan untuk tak membayar zakat lagi. Kok boleh tahu Ustaz boleh perulaskan sikit tentang zakat akhir zaman ni? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Fadil Ustaz moderator kita pada petang ini, juga Cik Khairil daripada Managing Director Next Segit. Saya pun baru tahu lah kan, cyber security ni macam cyber cafe dan tapi tak ada PC lah. Semua main judi pun pakai phone ni, nampak lah. Seterusnya kan mazlan kita, seterusnya orang kuat PPZ dan seterusnya semualah yang hadir pada hari ini. Pertamanya, soalan pertama tadi saya agak kabur tentang maksud soalan, tapi bila diulang kali kedua rasa macam berbeza pula soalan kedua tu. Jadi kalau saya tak nak tanya lah, takut dengan lagi lain pula soalan tu.
Cuma yang saya faham maknanya, yang kita fahami ialah maklumlah bidan terjun kan. Betul Ustaz. Dah lah bidan terjun pula kan. Pengganti. Tapi bagus, soalan tu bagus lah. Jadi kalau tanyalah ada tak alasan lagi, memang tak ada alasan lah. Itulah jawapannya. Kalau tanya ada tak alasan lain untuk tak bayar zakat, itulah jawapannya. Memang tak ada alasan. Kira Sebab bila apa? jawapannya, Sebab kalau kita tengok hari ni, dulu orang nak bayar zakat ni kena cari orangnya, kaunter mana, ambil nombor, siap marah lagi, mentang-mentang lah kawan dia jaga kaunter tu, dia bayar dulu, dan kita nombor giliran kita lagi 40 orang lagi kan. Nak pula dekat Syamlin Perkasa tu yang dia kata memang padat lah kan. Cara cerita dia tu memang tak bagi datang pejabat dia. Kau pergilah tempat lain bayar, macam tu lah kan. Tapi maknanya nak beritahu keadaannya dah tak sama sekarang ni. Semua di hujung jari. Semua di hujung jari. Orang boleh nak buat ni, dah boleh buat QR Pay, boleh bayar zakat dengan cara transfer, boleh bagi macam mana kaedah, ada macam-macam link sebenarnya. Dan akhirnya menuju pada tempat pembayaran yang sama. Jadi sebenarnya dalam hal ni kita kalau tak boleh nak bagi alasan, kalau Allah Ta'ala tanya kenapa aku tak sempat nak bayar, ya Allah aku sibuk sangat masa tu, sedangkan dah dipermudahkan dengan keadaan-keadaan ini. Jadi zakat ni satu benda yang jangan ambil ringan. Sebab ada orang ambil ringan tu, dan betul belum cerita lagi, ada orang keluarkan mazhab sendiri. Kau gaji kau berapa? RM2,500, tak bayar zakat. Wah, suka dia je. Dia ada kira-kira dia, isteri dia, tanggungan-tanggungan yang ada, tolak ni, kemudian okey berapa yang zakat yang dia perlu dibayar. Dan terus teranglah kita bayar zakat, tak payah cerita zakat pendapatan kita kita tengok zakat fitrah kan. Zakat fitrah kan, macam orang lelaki dia biasa bayar lah, orang perempuan biasanya kadang tak ayah dia bayar, suami dia bayar kan. Tapi cuba bayar sekali, rasa bang boleh tak tahun ni pagi saya bayar, tolong please sekali je. Katakan zakat fitrah kan, nak try rasa. Nak pula ada yang baru dapat kerja dekat sini kan, saya tengok muka macam muka baru kerja kan. Muka-muka takut-takut dia kerja, macam sebab yang baru kerja ni kan macam muka nak kena berhenti pun ada juga kan. Bukannya terjamin sangat kan. Dia yang duduk kat kursi sopan tu makna baru kerja tu. Yang duduk bersimpuh dekat atas ni dah lama kerja ni. Kalau macam ni macamnya kan, dah lama kerja. Kita tahu. Kita boleh baca lah kan, boleh tahulah kan perangai orang dah lama kerja kan. Dia tak nak tunjuk perangai sangat kan, sebab belum confirm lagi kan. Jadi kadang bila kita tengok kan keadaan kita ni sekarang ni, orang beralasan nak bayar nantilah, itulah apa. Sebenarnya bila kita bayar zakat fitrah yang harganya RM7 tu, Selangor RM7 setengah lepas tu tengoklah kadar beras kan. Bila bayar tu, bila didoakan tu, lepas bangun tu, dia punya lega tu lain macam tu. Masa bayar zakat fitrah tu, itu baru lega RM7 setengah. Belum lagi lega pendapatan lagi, zakat pendapatan. Saya pernah berbual tanya dengan Datuk Rosyamno, Nabil Raja Lawak, Angah Raja Lawak. Saya tanya dia kan, saya tanya masa tu ada satu forum kita orang berbicara kan, dia cakap dua-dua ni jawab benda, dia ni jawab benda yang sama, iaitu dia macam mana kalau orang tanya boleh murah rezeki, salah satunya adalah teori ekonomi Islam. Teori ekonomi Islam iaitu ZAKAT, zakat kata. Bayar zakat. Cairlah, cuba ambil peluang tu bayar. Kan, bayar zakat. Sebab bila bayar zakat dengan mudahnya, kan transfer tu lega seseorang. Kalau online. Kalau pergi kaunter tu dia terasalah didoakan. Saya suka pergi kaunter. Pergi kaunter terasa puas lah bila dia doakan tu. Kita online tu baca doa tu kadang tapi ada yang dia dah programkan dekat dalam komputer tu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita pun amin. Hang. So kau pun tak tahulah nak kau amin kan je lah kan, amin yang berhujungan. Tapi makna kata semua dah dipermudahkan. Tak perlu lagi nak cari amil kat luar, tak perlu cari lagi dah apa kat pejabat. Online pun boleh kan, online pun boleh. Jadi
Kalau tanya, saya ulangkan, sebenarnya jawab dah. Tapi sebabkan soalan tu tadi susah nak dikeluarkan tadi, saya kena jawab panjang sikit supaya dia nampak macam soalan tu mustahak sangat lah. Macam tu. Jadi kesimpulannya memang susah. Susah nak jawab tu sebab apa? Nak beritahu tak ada alasan lah untuk kita tak bayar zakat sebab kemudahannya dah ada. Malahan formula nak kira pun dia ada dah. Key in saja. Masuk pendapatan kita apa, tolak gaji pokok kita macam mana, apa tonggak ketanggungan, apa yang kita tidak, apa bayar perbelanjaan kita semua ada. Mudah dah. Tak lama lagi dia tinggal ada orang datang ke rumah, kita dah tekan enter zap, ting tong, rumah kita faham? Cik dah bayar tadi kan? Doa. Bismillah. Dah sampai kat rumah tekan doa tu. Macam tu lah. Kita gelak tau, tapi benda tu tak mustahil. Sebab dia dah, masa tu mungkin PPZ dah siapkan tukang doa tiap-tiap taman perumahan untuk ready untuk datang ke rumah. Wallahualam. Terima kasih. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz atas penjelasan pada soalan yang tak pasti tadi tu. Baik, macam mana pun tuan-tuan dan puan, itulah sebenarnya bila zakat ni sentiasa, bila dunia peredaran adanya IT semakin baik, semakin bagus, semakin canggih. Sama juga zakat pun ada pelbagai option. Salah satu option yang mana sekarang ni pun kita tawarkan adalah option pada borang yang kita serahkan kepada tuan-tuan dan puan ialah borang potongan gaji zakat. Dengan kaedah potongan gaji zakat, Ustaz, bila kita potong gaji zakat, sebenarnya kita tak sedar pun sebenarnya kita dah bayar zakat. Dah selesai dah zakat kita pada tahun tu. Kadang-kadang kita nak tunggu hujung tahun nak bayar 1,000. Contoh katakanlah zakat kita 3,000. Ataupun zakat kita kena waktu tu 10,000. Amin, tak ada siapa nak amin kena zakat dia waktu tu. Ialah selalu kalau zakat 10,000, 25% boleh jadi zakat setahun pendapatan adalah 200,000. So jumlah tu lah bukan jumlah yang kecil kan, besar kan. Tapi bila kita buat potong gaji zakat, kita tak perasan pun, kita tak sedar pun yang mana zakat tu dah selesai untuk tahun tu dengan kaedah potong gaji. Paling tidak dia sebenarnya kalau misalnya kata kita ada PCB, potongan cukai bulanan, dia tak memotong pada jumlah net income kita tu, dia potong daripada kita punya PCB. Jadi tak terjejas pun sebenarnya pendapatan kita, dan hujung tahun kita tak perlu risau pun tentang zakat kita dah selesai ataupun tidak. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan, saya nak bagi tuan-tuan potong gaji ni, bila kata tuan-tuan dan puan dah mendaftar potong gaji zakat, boleh hantar borang kepada sahabat-sahabat kita. Hari ni kita ada buat cabutan-cabutan, Ustaz. Cabutan butuah yang kita bawakan adalah hadiah utamanya Habib Jewel. Apa yang ada dalam ni saya pun tak pastilah. So tuan-tuan dan puan yang nak mendapatkan cabutan butuah yang kita bawa pada hari ini, dia adalah sebagai galakan, Ustaz, kepada pembayar zakat. Kita galakkan orang dengan hadiah-hadiah ni. Dia bukan untuk bermewah, tapi kita nak pastikan orang ni bayar zakat, ada option lebih lah kan, ada kelebihan. Bila dapat ni dah boleh kumpul emas pula, bayar zakat emas pula lepas ni. Kena 2 kali. Dah macam ni, kalau bolehlah saya tambah sebenarnya. Saya setuju apa yang disampaikan oleh puan moderator kita ni tentang bila bayar potongan zakat berjadual bulanan kan. Dan terus terang saya cakap, berdasarkan saya pernah bekerja, saya pernah jadi pengarah undang dulu. Staf saya, bawahan saya, yang ramai buat potongan zakat, dan banyak pejabat saya pergi orang perempuan. Saya tak tahu kenapa. Sebab orang lelaki rasa dia boleh bayar sendiri. Tak apa, kita tak payah membulan pun, kita saling rap je, senang. Lelaki kononnya macam tu. Tapi berlaku pada saya sendiri. Tahun lepas saya bayar zakat 1 hari bulan 1 2022. Bayangkan, saya terlepas 1 hari sebenarnya. Sebab tak apa lah, sempat lagi dah kena bayar zakat kan, lupa. Saya sendiri ni, saya mengaku kesilapan saya, terlepas 1 hari. Jadi menyebabkan dia bukan hanya tak boleh gunakan untuk pelepasan cukai kan, tak boleh, sebab kita dah bayar tahun depannya tu. Sepatutnya bayar tahun tu paling last 31 hari bulan 12 kita kena bayar. So ini adalah merupakan satu cara. Sebenarnya betul kita takkan terasa kan. Tapi orang yang kerja kat Next Gate setakat 10,000 setahun kan, tak ada apa pun. Kaya lah kan. Dia berpura-pura kan. Tadi bersimpuh daripada duduk elok dia kan.
Kan pendapatan dah banyak dah tu sebenarnya kan. Tapi tak ada apa pun, cuma tinggal lagi dia memudah. Yang paling sebenarnya pada saya bukan isu, memang betul lah sekali bayar akan rasa terbeban. Banyaknya bayar banyak tu kan, tapi sebenarnya bila bayar tolak bulan-bulan kita tak terasa pun. Dan yang penting sekali, setiap bulan tu berkat tu, setiap bulan dah tolak tu, yang tinggal kat kita tu, yang berkat-berkat yang tinggal kat kita. Sebab yang hak orang kita dah bagi dah, hak yang bukan hak kita, kita dah tolak dah siap-siap. Itu yang bagusnya yang kita kena buat. Jadi jangan angguk-angguk je, kau isi lah sekarang. Isi sekarang. Angguk kat main ni. Isi sekarang. Sebab dia dah beritahu macam-macam, emas pun dah cerita. Nak cabutan bertuah. Dulu zaman dulu mana ada cabutan bertuah PBZ ni. Sebab pada dia itu tanggungjawab kita, tak payah cabutan bertuah. Tetapi PBZ ni mikir nak bagi satu insentif. Sebab you all dengan penuh, orang kata lapang dengan ada bos yang macam ni yang boleh melorongkan PPZ datang, kita pun seronok. Kan biasanya datang tempat macam ni makan sedap. Setakat mihun tak payahlah kan, biar power sikit, tengok bawah-bawah tu kedai power kan. Macam tu lah. Jadi maknanya tolong buat. Saya kata tolong buat. Sebenarnya memang bagus. Saya sendiri sebagai orang yang bayar, kononnya nak bayar sekali rap terlepas tahun tu. Jadi elakkan tu dengan potongan potongan zakat bulanan ni. Allahuakbar. Betul. Sebab dalam kalau ikutkan banyak kelebihan dia. Dalam kalau ikut Ustaz, kita pernah terima lawatan daripada Indonesia. Dia ni lebih kurang macam gontor lah, sekolah agama dekat sana kan. Bila disebut pasal zakat, di soal kita banyak lah tentang zakat, macam mana kita nak kutip zakat. Dia terkejut bila ada satu unit ni kena kutip 15 juta, tapi staff dah rekrut lebih kurang 65 orang je. Dia terkejut tu. Tapi macam mana caranya supaya pembayar zakat ni untuk membayar zakat? Bila mana kelebihan ni hanya ada di Malaysia. Bayar zakat dapat rebate 100% daripada cukai pendapatan. LHDN bagi, kerajaan bagi kelebihan daripada kita. Lawan negara-negara lain, Indonesia dia tak dapat lah kelebihan tu. Jadi itulah satu kelebihan daripada kita. Kalau tuan-tuan dan puan buat potongan gaji zakat, dia sebenarnya akan offset daripada jumlah cukai tu kepada zakat. Kalau ada cukai lah. Kalau tak ada cukai tu, kita ambilkan sebagai zakat juga. Cumanya dia akan potong lah daripada net income gitu. Sekejap dia rasanya tu. Kalau tak perasan pun, tahu-tahu dah gaji naik, rupanya mudah sebenarnya. Lagi better potong kecil daripada potong besar kan, bayar jumlah yang besar. Setidaknya kalau misalnya katalah zakat kita sebenarnya 7,000, IFA 15 dah dekat ni Ustaz. Kalau kita nak keluar lah ni kan, dia syaitan ni dia lagi mempengaruhi hidup kita kan. Kadang buat bayar zakat ke IFA 15 kan, ada pula lagi satu syaitan, takkan kau nak bayar zakat sekarang, setangguhlah tahun depan kan, dah kena kotak zakat, dah jadi masalah pada kita untuk dari segi sudut cukai. Jadi saya nak tanya, untuk kita pergi kepada round kedua dulu lah, mana kan borang pun belum ada lagi kan, belum ada lagi. Jadi kita pergi kepada round yang kedua dulu untuk kita discuss berkenaan jatuh berkenaan berkenaan bila mana kita ni nak berzakat. Kadang-kadang kita terlalu banyak dengan pandangan-pandangan zakat ni. Ada banyak pandangan dia Ustaz kan. Ada pandangan kata, kaul ni kata tak perlu pun bayar zakat pendapatan. Ada kaul ni kata pula zakat pendapatan ni nak kena kira asset and liability kan. Jadi sebenarnya kita ni sebagai orang biasa, orang awam, sepatutnya kita patut laksanakan berdasarkan pemerintah punya arahan ke, ataupun kita nak kena dengar maksudnya nak sebutkan kat sini adalah kita nak dengar banyak pendapat ke, atau kita nak dengar pada satu pendapat sepatutnya. Sebab kita nak hidup dalam keadaan yang tenang. Sebab Allah sebut dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun, pada hari itu harta tak bermanfaat, wala banun, anak kita pun tak mampu menolong, illa man atallaha biqalbin salim. Kita jumpa dengan Allah dengan hati yang sejahtera. Tapi sebab kita ni banyak sangat pandangan dalam mindset kita ni, dah kita celaru mana satu kita nak ikut sebenarnya. Kau mana tahu sebenarnya Ustaz ada sedikit pandangan bila kita ni orang awam nak mengamalkan satu amalan,
Kita nak ikut pandangan yang mana sebenarnya yang paling terbaik sekali ikut Ustaz? Silakan. Susah juga ke Ustaz? Sebab macam tak ada kaitan soalan dengan apa yang kau tengah. Tapi tak apalah, macam kita buat macam ada kaitan lah. Tak ada lah, okey dah tu. Okey dah tu. Betul lah tu. Soalan ni kadang orang ni bagi pandangan macam ni pandangan macam ni, yang macam saya katakan di awal tadi. Betul lah tu. Maknanya yang paling mustahak sekali kita kena faham, zakat ni dia nampak sama tapi kadang-kadang ada sedikit perbezaan. Perbezaan macam mana? Mungkin kaedah caranya dan dari segi pemerintahan setiap negeri. Tapi dia beza pun tak adalah beza dari segi hukum, tak. Dari segi pelaksanaan, mungkin dari segi kira-kiraannya, mungkin dia ikut dari segi uruf tempat tu. Macam contohnya kadar zakat yang wajib pada orang yang pakai barang kemas, emas di Kelantan tak sama dengan di Selangor. Ada orang tu kalau di Kelantan tu dia lagi berat lagi, baru sampai satu tahap baru dia kira wajib zakat pada dia. Lain kan, macam di Selangor pula mungkin banyak ni je dah kena zakat, mungkin macam tu. Di wilayah lain, di Negeri Sembilan lain, dia ada perbezaan. Jadi paling baik sekali jangan memandai-mandai, kita terus tanya pada orang yang tahu, iaitu yang pakar. Iaitu tanyalah pada kalau tempat kerja kita macam mana. Kadang orang tanya saya, Ustaz, kalau saya kerja di KL kan, tapi kampung saya di Johor, jadi yang afdal ni bayar zakat kat mana? Saya kata bayarlah zakat kat tempat kita mencari rezeki kan. Habis tak boleh kena bayar kat Johor. Tadi kau tanya aku apa? Tu yang aku marah kadang. Kau tanya afdal, aku dah jawab, kau tanya habis tak boleh ke bayar Johor? Suka tingkau lah. Tapi dah kau tanya boleh tak boleh, tapi dah kau tanya tadi kan. Yang afdal ni macam mana kat tempat kita bincang, sekarang kita kerja kat sini. So dah tentulah yang datang hari ni itulah tempat yang afdalnya. Ni yang PPZ yang datang ni sebab dia dalam kawasan jajahan kita. Dia yang jaga tempat kita bekerja ni supaya hasil yang kita dapat daripada bumi sini Selangor lah kan, ni wilayah bumi wilayah ni kan, bumi wilayah ni maka dimanfaatkan untuk orang susah di kawasan wilayah juga. Yang tu yang kita kena faham. Jadi maknanya, tapi tak salah. Habis tu orang Johor tak boleh ambil, boleh suka tingkau lah, tapi ni cerita ni afdal kan. Jadi maknanya tu satu perkara. Jadi makna kata dalam hal ni kita hati-hati, jangan kita tak payah bayar lah, tak payah. Sebab ada orang dulu buat, dia kata apa? Kata tak payah bayar lah, sekarang kau bagi kat pusat zakat ni kan, belum tentu lagi sampai dekat tangan yang ni. Aku tengok berapa ramai orang tak terima. Dia ayat macam tu kan. Sebab ada orang pernah tanya saya ceramah dekat satu syarikat, anak syarikat TNB. Saya tak nak sebut TNB manalah dalam Malaysia ni. Saya pergi, seorang tanya, Ustaz, sebab pernah arwah mufti negeri Perak dulu, Datuk Harusani tu bagi kenyataan haram hukumnya kalau dia bayar zakat tidak melalui amil yang telah dilantik. Dia nak bayar sendiri. Kononnya dia pergi kat rumah orang tu, dia bayar ni bukan RM7 dia bayar, RM100 dia bagi kat orang tu. Dia anggap dia dah bayar zakat, dia anggap macam tu kan. Jadi bila mufti ni cakap, kena ingat mufti ni siapa? Mufti ni adalah penasihat agama tertinggi yang dilantik oleh setiap pemerintah negeri, dan dia mempunyai autoriti tertinggi untuk buat satu-satu keputusan berkaitan dengan hukum dekat negeri tu. Dan apabila telah diputuskan oleh pemerintah bayar zakat melalui situ, kita wajib ikut. Melainkan benda-benda yang tidak memenuhi syarak yang kita tak payah ikut. Tapi sekarang ni wajib ikut. Bayar menerusi sekian-sekian, bayar dekat PPZ Mawib, kena ikut. Kita tak boleh, tak nak lah, aku nak bayar sendiri. Sebab apa? Ada berlaku orang tu nak bayar sendiri, dia pergi nampak orang tu susah. Sebenarnya saya pernah berlaku waktu saya bekerja dulu. Saya kena anjurkan program penyampaian bantuan zakat di sebuah bank. Daripada sebuah bank ni dia nak bagi zakat sendiri. Dia ada senarai, kebetulan dekat taman perumahan yang saya pergi tu, dia dah ada 100 senarai orang yang terima. Dia bawa, ada yang dapat 1,000, ada dapat 500, ada dapat 1,500. Suami cakap isteri sakit tenat, isteri cakap suami dah meninggal dunia, dua-dua dapat. So ada orang hari ni ambil kesempatan, nak mati sangatlah saya ni lah, apa semua, saya susah, anak saya ni tak ada siapa nak bela, suaminya tak sakit, tak kerja, Astro full package, kereta 2 biji kat rumah
nak benda-benda macam tu, dan kita bagi, kita rasa kita dah bayar zakat, tetapi sebab kita tak mengikut saluran yang dah disediakan oleh pemerintah, kita bayar sendiri, rupa-rupanya kita ditipu. Dan bila ditipu, dia dah tak jadi zakat, dia jadi sedekah sahaja. Bila jadi sedekah, kita berhutang dengan Allah. Kita nak cakap apa? Tapi masalahnya, Allah, aku ditipu. Apalah tipu pula? Orang dah siapkan channel yang baik untuk bayar, kenapa kau nak bayar sendiri? Itu soalan Allah Ta'ala tanya balik kat kita. Tu sebab jangan mandai-mandai. Kadang-kadang kalau betul kita nampak ada orang ni dia tak terima zakat, wah hidupnya susah, so tolong panjangkan kepada PPZ Mawib, beritahu orang ni tak pernah terima bantuan, supaya PPZ akan panjang. Kadang-kadang ada orang tu dia memang tak campur orang, dan orang pun tak tahu kewujudan dekat sana. Kita je tahu. Dia duduk dalam paya, dalam tu ada tangga, bawah tu dalam tu ada lubang, dan dia bergantung pada oksigen dia, semua dia duduk seorang. Kita tak tahu. Kita tak teruk betul hidupnya tu kan. Contohlah. Jadi mana kata dia hidup dalam hidup dia sendiri. Mungkin ada orang macam tu. Sebab pernah berlaku tau, orang duduk dekat, ingat tak dulu kisah yang adik Firdaus tu, yang arwah tu yang duduk dekat flat tu, duduk seorang, dah makan sampah apa semua. Orang ingat tu tempat sampah, tak tahu tu yang hidup dalam tu. Contoh keadaan macam tu lah. Maknanya tak mustahil benda ni berlaku. Dan kadang-kadang percaya cakap saya, PPZ ni, tanyalah, tahun lepas saja agihan ni zakat ni berapa? 900 juta. 900 juta. Dan kalau ada nak bagi, tak cukup tinggi lagi. Dia sekarang di tengah cari, siapa lagi nak terima ni? Siapa lagi nak terima ni? Dan kita bagi aje. Kita tak payah pening kepala. Kalau kita bagi, contohlah, bagi, tapi Tuan Haji Mazlan ni, kan, telek lah, terpakai sama-sama kita kan, bagi-bagi, moderator ambil sikit, ni ambil sikit. Contohlah orang PPZ, dia orang yang tanggung. Kenapa kita nak pening kepala? Kita dah ada saluran nak bayar. Dia dah doakan kita, alhamdulillah, selesai. Kita dengan Allah dah selesai. Sekarang ni yang melaksanakan ni, itulah biarlah PPZ ni fikir macam mana nak buat. Kan, asnaf yang macam mana tu, belum cerita lagi ada bahagian zakat tu pula digunakan untuk tujuan sabilillah, untuk orang yang nak sambung belajar lah, anak-anak sambung belajar, lepas tu mengalir pula pahala untuk kita. Kita tak sedar, kita rasa kita bayar sikit, ya berapa persen, 2.5%. Could you imagine? Kan untuk orang kerja kat net segit 2.5%. Come on lah guys. Contoh ayat kan, contoh ayat dia kan. Jadi mana kata tak ada benda pun dekat you all sebenarnya, tapi dengan tu, tapi manfaat dia besar. Sebenarnya kita dalam hidup kita ni nak murah rezeki, sedekah lah formula dia. Sedekah ada dua, sedekah sunat, sedekah wajib. Sedekah sunat ni kita bagilah. Tu sedekah sunat. Bagi air ni, sedekah sunat ni jauh-jauh datang, air kosong dia bagi, macam tu kan. Tapi yang tu sedekah sunat lah tu kan. Bawah macam-macam, Starbucks lah, Old White Coffee lah, setakat freezer kampung aku pun ada tu kan, macam tu lah. Contoh saja je cakap. Tak, sedekah tu sedekah sunat. Tapi kalau sedekah wajib ni zakat yang wajib ke atas kita, dan pemerintah tentukan dah kira-kira selaras 2.5%. 2.5%, bukannya 25% pun. Malahan saya bagi satu lagi cara, saya beritahu. Bila bayar zakat, saya selalu macam tu. Bila bayar zakat, okey, berapa zakat saya? Contohlah, dia kata kita dah kira zakat ustaz ni, zakat tuan RM500, bayar RM1,000. Buat macam tu. Zakat tuan ni kalau ikutkan ni RM1,200, tak apalah, saya bayar RM2,000. Lebih kan, percaya cakap saya, berubah hidup kita. Saya sendiri banyak dah tengok keajaiban, nak cerita banyak sangat bab sedekah tu. Sebab saya seronok dengar mana ada peluang boleh bagilah. Kan, bagilah, betul cakap saya. Dan ni timur ni satu rahmat ni, sebab PPZ datang ke sini, tak pernah berlaku. Dibawa satu pejabat datang sini, habis banner-banner pejabat tak ada apa dah ni, tengok apa. Semua memang pejabat ni memang dah tak ada, tinggal kursi meja je. Komputer pun tak bawaan. Tapi tuan nak tunjukkan memang tak pernah berlaku. Sekarang ni satu pendekatan proaktif yang dibuat supaya datang. Dia faham kan, kerja sibuk, cyber security, navigate. So dia memang itulah kan. Jadi inilah caranya kan. Jadi mana kata
bayarlah zakat. Dan jangan dengar kalau kita tak faham, kita sentiasa, malahan dekat website tu kan, takkan nak ajar korang cyber security kot. Kita ni yang terkekial lagi www titik dia berapa weh, calik slash berapa kan you all macam sampai tidur boleh type. Dan you all boleh tengok dekat dalam laman web PPZ tu pun dah ada dah soalan lazim yang biasa ditanya. Dan mungkin kalau soalan kita tu tak berapa lazim, kita boleh tanya, ada hotline dia, boleh call. Kalau macam ni macam mana, ni macam mana. Malahan hari ni dia orang ada, tolonglah tanya kalau ada benda yang kita ragu rasa nak tanya. Boleh tak tolong kirakan, bagi slip gaji kita, ni slip gaji saya, boleh tak tolong kalau macam ni lah berapa katnya saya kena bayar zakat. Dia tanya tanggungan semua, dia akan tanya, jawab. At least dapat kita puas hati, oh rupanya kena bayar. Habis tu bulan-bulan berapa? Lah banyak tu je ke? La ilaha illallah, sekarang saya bayar. Contohlah kan. Wallahualam. Terima kasih. Baik, Alhamdulillah. So Ustaz dah perjelaskan sedikit lah kan, pengalaman dia sebenarnya kalau ikutkan tu, bila sebut sebenarnya zakat dah mudah dah sebenarnya. Jadi kita tak perlu mudahkan dengan cara kita sendiri kan, nak nagih dan sebagainya semua. Bila dah ada option, gunakan saluran yang betul supaya saluran tersebut sampai kepada asnaf yang memerlukan. Sebab sekarang kita target kita adalah pada tahun ini adalah 1 bilion tuan-tuan dan puan. 1 bilion zakat kita nak agihkan kepada asnaf. Kenapa kita galakkan dengan potongan gaji zakat? Supaya asnaf ni selalunya biasanya zakat ni kita dibayar pada hujung tahun ataupun bulan Ramadan dah selalunya. Dia famous kat situ. Tapi kalau dengan kaedah potongan gaji zakat, dia paling tidak asnaf akan sentiasa confirm ada je dana untuk diorang ni kan. So kita tak perlu risau tentang tu. Dan diorang ni tiap-tiap bulan tak perlu fikir, kita tak perlu reserve certain jumlah daripada bulan Disember tu untuk dibawa ke bulan hadapan. Sebab kalau tidak, apa yang akan berlaku? Mungkin boleh jadi kekurangan dana kan. Orang keep apply, makin lama makin apply. Kalau ikutkan sebulan permohonan untuk asnaf hampir ke 1 juta permohonan Ustaz. Jadi itulah adalah cabaran kita di wilayah persekutuan. Bila buat kutipan, kita perlu kutip lagi banyak supaya lagi banyak asnaf yang boleh kita bantu. Baik tuan-tuan dan puan, kita dah boleh buat cabutan mutuah ke? Kita nak mulakan dengan voucher MACD. Mana? Borang dah isi belum? Kalau tuan-tuan dan puan dah isi borang, boleh hantar kepada sahabat-sahabat saya. Belum isi? Kita bagi option. Kita cabut. Cepat. Sebab yang dah ada, memang dah ada zakat, potong zakat. Dah ada zakat. Hari ni kita galakkan untuk hari ni je, yang menambah dan baru. Siapa yang dah potong boleh isi lagi, mungkin tambah. Betul. Isi nama, nombor telefon, email dan juga berapa jumlah potongan yang diisikan tu lah. Kalau katakan tak tahu, nanti kita kira dulu. Kita hantar dulu orang, kita akan buat cabutan mutuah terus. Ni khas untuk next gig kan, cabutan mutuah ni. Sekadar selingan, Ustaz pun ada buat jualan sikit Ustaz. Betul Ustaz? Tak, ni cabutan mutuah juga. Cabutan mutuah juga. Ada 4 tambahan. 4 cabutan mutuah. Cantik tu. So nanti kan kita akan cabutan mutuah daripada Ustaz punya produk insya-Allah. Jadi mana yang belum pernah isi dulu berapa jumlah. Siapa yang dah pernah isi boleh isi lagi, dan mungkin buat tambahan bulanan tu tambah berapa. Betul. Kita cadangkan, tengok je pada jumlah PCB tuan-tuan dan puan, ambil je sebahagian daripada PCB tersebut, pindah kepada zakat. Itu yang menjadi sebagai penambahan. Sebab dia sebenarnya dah lebih dah. Kalau ikutkan cukai ni kita dah lebih daripada zakat. So kelebihan yang lebih tu tuan-tuan dan puan boleh niatkan untuk mencukupkan zakat. Boleh jadi kita ada zakat-zakat yang kita kira lamsam, zakat pendapatan, zakat simpanan kita kira lamsam dan sebagainya. Macam tu lah lebih kurang. Dan juga sekarang ni kita tengah menggalakkan untuk pembayar-pembayar di wilayah persekutuan untuk membuat bayaran untuk kempen 1 bulan 1 wakaf. Kita ada 25 projek yang memerlukan dana lah untuk pembangunan dan sebagainya. Dan ada juga projek-projek untuk perumahan asnaf, ada projek-projek untuk hospital dan sebagainya. Jadi kalau misal kata tuan-tuan dan puan, dekat tangan tuan-tuan dan puan tu ada flyers warna hijau. Itu adalah flyers wakaf tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dan puan boleh berwakaf lah dengan scan QR code yang ada dekat flyer tersebut untuk kegunaan tuan-tuan.
Dia terkejut sangat Ustaz. Soal tak ada apa yang terlintas. Okay, tak apa, yang ni boleh, nanti boleh edit. Tu lah. Record. Tak dia record. Nak buat cabutan mutuah. Berapa ramai staff? Ada tengok macam ada dalam 80 ada ni kan. Kata 100 pasti. Yang mana dah isi orang claim back. Baik tuan-tuan. Bismillah. Okey, ada yang dah isi borang ke dan dah hantar? Okey, tuan-tuan dan puan, yang mana yang dah isi borang dan dah hantar, borang merah tu adalah bukti pembayaran tuan-tuan dan puan. Boleh claim, kita ada bawa lagi satu cenderamata Black Picture. Nanti boleh claim dekat sahabat-sahabat kita, sahabat pemirsa kita yang dekat dalam bilik ni. Ataupun angkat jalan tangan kan, nanti kita hantarlah bola beg tersebut. Tu adalah beg cenderamata lah. Yang pasti siapa yang mendaftar untuk gaji zakat akan automatik dapat cenderamata tersebut. Okey, dah boleh. Voucher McD ni seorang RM50 Ustaz. Satu voucher RM50. Oh, ini kalau tak ajak kita makan Medi. Nah, Medi tak jadi ni Ustaz. Okey, kita cabut dulu untuk 3 cabutan mertua. Boleh? Oh, kejap lagi, ada lagi? Okey. Kejap. Okey, kita bagi masa 5. Lambat Nampak ada yang bakar. Kira boleh kira lepas ni tak apa. Kita bagi option untuk kira depan ni. Kita buat cabutan mertua terus. Nama, nombor IC, nombor telefon, next gig. Buang masa tak ada company lain kat sini kan? Tak ada. Kalau dari segi sudut program kerajaan biasanya ada jemputan-jemputan kan. So kita ni lah Intern berapa khaskan bulan? pada next gig saja. Intern berapa lama? 5 bulan lebih. Satu sem lah. Okey, Kat kita mana? sabut dulu Belajar untuk mana? 3 voucher. Jadi kita Ini KL. Lepas ni sambung balik ke atau dah habis? start dulu. Okey. Itu kerja. Tanyalah bos. Okey. Kerja terus. Okey. Okey, baik, kita teruskan dengan cabutan bertuah voucher Medi. Kita jemput Ustaz untuk buat ni cabutan untuk 3 cabutan dulu. Dia tak pandang ni, Okey, 1. Okey, 2. Oh, dah siap sign ni. Oh, ini terbaik ni. Okey, alright. Okey. Nama yang dipanggil adalah Puan Suziyanti Syahrudin. Macam McD. Bila kita makan McD Ustaz. Tengok sini dah sini. Okey, nama seterusnya adalah Balik. Gambar. Encik Humat Syazwi Daniel bin Ahmad Sazli. Ahmad. Kejaan. Sekejap terbalik pula. Pakai salam lah. Kau ni dapat. Jadi seterusnya kita panggil Puan Siti Nur Zamzurina binti Hussein. Kau ni kerja ke intern? Okay. Okey. Dengan mana dia? 2 kali dia dapat.
Okey, tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu taala, yang belum hantar lagi barang untuk gaji zakat, boleh hantar barang tersebut. Nanti kita akan baca hutan, kita buat soalan last boleh Ustaz. Soalan yang terakhir lah, kita terus kepada hadiah yang kita ada lagi 5 hadiah untuk tuan-tuan dan puan-puan. Adanya produk-produk khas. Ini adalah daripada Ustaz sendiri ya. Susu kambing. Ini terbaik ni. Kalau tuan-tuan dan puan-puan dapat, memang rezeki ya, rezeki. Kita pergi pada soalan yang terakhir. Jadi Ustaz sebut je pasal itu sampai. Ini dah sikit. Saya boleh banyak. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Dia macam itulah cara orang mengisafi kesalahannya. Mana yang boleh diperbetulkan segera, perbetulkan segera. Itulah yang terbaik. Terima kasih banyak bos, terima kasih. Nampaknya orang ni sikit ni dia agak funky Ustaz Diorang happy go lucky kan. Betul. Walaupun kena dia tak cepat koyak. Bagus. Kau tak cepat koyak, dia tak ambil ni tau. Alhamdulillah. Ni sekadar bukanlah teguran pun kan, saja je kan. Tapi macam mana pun, terima kasih banyak tuan-tuan dan puan. Tapi kita bukan nak habis program lah. Kita pergi kepada soalan yang ketiga, yang mana kita tak nak ulas berkenaan dengan zakat lagi lah Ustaz. Sebab dah banyak sangat sebut zakat. Asyik zakat dah. Bila datang kita pasal zakat. Tapi ada tak satu nasihat daripada Ustaz? Kita ni nampaknya ramai orang muda kat sini kan, sebagai generasi yang terkini. Kalau misalkan ada nasihat daripada Ustaz, bila bekerja sibuk, kita sibuk dengan bekerja ni, kita nak buat satu amalan yang berterusan, yang mana pahala tu akan menjadi pahala yang berterusan pada masa akan datang, dan kita boleh amalkan supaya nanti generasi yang akan datang, anak-anak kita ke kan, anak-anak dia pun dah kahwin nanti, boleh ikut mak ayah dia orang ni kan, yang kerja kat sini ni. Jadi kalau Ustaz ada nasihat tersebut, boleh Ustaz kongsikan untuk nasihat saya kepada yang muda-muda lah kalau boleh cari tempat kerja lain, carilah. Tak ada lah, bukan. Kepada yang muda-muda, banyak akan belajar daripada orang-orang lama kan. Lagi satu lagi, kita boleh tengok tau, sebenarnya dalam tempat kerja ni, gap perbezaan cara kerja orang dulu dengan orang sekarang sangat berbeza. Ada orang lama ni pula, dia ada 2 kategori. Satu kategori old timer, satu kategori legend. Kategori old timer ni, dia rasa dia dah lama, tak boleh ditegur. Ada seorang, dia je betul, dan dia buat salah pun tak apa, sebab dia yakin tak ada orang boleh buat apa-apa dia, sebab dia dah lama. Yang kedua, tapi kalau kategori legend, dia rasa lama, tetapi dia bersedia untuk buat perubahan berdasarkan peraturan semasa. Itu legend. Ada juga orang lama, dia sering kali buat perbandingan. Dulu lagi best kerja, bos dulu lagi best pada bos sekarang. Dia sentiasa buat perbandingan macam tu. Tapi yang kategori legend, dia buat perbandingan, dulu kelebihan macam ni, sekarang kelebihan macam ni. Masing-masing ada kelebihan masing-masing. Ada kategori otai, kau jangan kau baik dengan dia tu masalah tu. Aku dah lama kerja sini, aku tahu. Kau baik dengan dia ni, dia pecahkan tim tu. Tapi kalau kategori legend, dia akan nampak perpecahan, dia akan satukan semua, dia akan rapatkan semua. Jadi nak belajar dengan legend, orang lama bekerja. Dan orang muda kadang-kadang, you all macam saya tanya tadi kan, yang intern kan, so ada rasa nak sambung kerja terus tak kat sini, tahu lagi. Jadi makna kata, sebab you all kena banyak belajar, tanya masa depan ni nak buat apa, semua tanya kat orang lama, apa nasihat dia. Sebenarnya nak bekerja ni, kita merupakan satu karier yang kita nak cari apa orang kata, penghasilan yang halal dalam hidup kita. Kita nak hidup kita ni berkat. Kita nak kerja-kerja yang sesuai dengan apa yang kita belajar kat universiti. Ada di kalangan kita ni, belajar kat universiti lain, tiba-tiba kerja kat sini. Kalau tanya diploma ni, apa kaitan? Kan? Tapi tiba-tiba dia jadi itu kan. Macam kat bawah pun ada juga kan, tapi itu security kan. Sini cyber security, dia beza kan. Jadi dia beza lah. tapi keberkatan,
Salah satunya dalam bekerja satu je, sedekah. Dia cakap saya, sedekah. Sedekah ni buat benda baik dengan orang pun sedekah. Senyum pun sedekah. Kata Nabi, mengalihkan batu, kayu dan ranting daripada tengah jalan tu, itu pun juga satu bentuk sedekah. Nampak orang nak bawa barang, kita tolong dia, pun sedekah. Kan? Jadi mana kata sedekah ni termasuklah sedekah duit, masuklah sedekah makan. Ni sedekah ni. Saya tak tahu lah kalau sebelum balik dia didak duit ceramah, aku tak tahu lah kan. Tak tahu lah kan. Jadi kan. Jadi tapi maknanya sedekah. Dalam hidup kita ni, betul, saya dulu pun saya selalu share cerita ni pasal sedekah ni. Bila dulu saya nak pergi umrah kali pertama, saya menang pertandingan pidato tu, saya dapat tiket umrah dengan duit tunai RM5,000. Kebetulan birthday mak saya. Saya tu hadiahkan kat mak saya tiket umrah tu. Duit saya ambil. Tuan-tuan. Masam betul kan. Tapi perbelanjaan bagilah, bantulah mak juga, mak nak pergi umrah tu. Jadi tu kali pertama. Kemudian kali kedua pula saya belanja bawa isteri saya pula pergi. Dan awal kali bawa isteri saya pergi. Itu pun satu bentuk sedekah, orang tak sedar. Sebenarnya sedekah yang paling aula adalah untuk ahli keluarga kita dulu sebenarnya. Itu sebabnya yang kerja-kerja yang muda-muda tadi soalan kan, tolaklah duit kita RM10, RM50 nak bagi mak ayah kita. Tolaklah walaupun sikit. Jangan cakap saya pun tak cukup mak. Jangan. Bagilah sikit. Lebih je, bagi lebih sikit. Jangan risau, Tuhan akan bagi ganti. Dulu saya pun masa mula kerja tak nampak benda tu. Tapi bila konsisten kita bagi, insya-Allah Tuhan bagi. Kemudian saya pada tahun bila saya dapat, ialah masa sampai sekarang pun saya masih jadi duta untuk beberapa syarikat. Bila pergi travel umrah ni, dia bagi hadiah saya, dia taja saya sebagai duta. Saya dapat one off, ada certain amount lah dia bagi kan, tak payahlah saya declare kat sini kan. Dia bagi, alhamdulillah, dan dapat satu tiket free. Maknanya saya boleh bawa seorang lagi pergi. So itulah mewahnya pergi umrah masa tu. Seorang 2 katil dekat Mekah tu. Bayanglah seorang 2 katil masa tu. Maknanya bayang katil queen tu, dia rapatkan 2, satu rapat 2. Adik saya bawa adik saya tidur kat situ, saya tidur kat situ. Memang pusing-pusing tak jatuh lagi. Pusing-pusing tak jatuh lagi. Tu yang kadang-kadang kita dah turun sampai tawaf, adik saya tak turun-turun lagi. Kadang-kadang kan punya sedap tidur, halangan dia pencabaran lagi besar. Kemudian bila dah masa tu mak saya pula grup mengaji dia, grup berjanji kumpul duit setiap bulan 50, 100, 30, 40, RM10 kumpul sampai bulan 10, tengok berapa duit terkumpul, taja orang susah dekat grup tu untuk pergi umrah. Mak saya tanya, kesian dia pergi, alhamdulillah dia first time dapat pergi, dia kat dengan saya, tapi tak ada orang teman dia. Faham tak mesej tu? Maknanya saya kena bayarlah mak saya pergi juga kan. So bayarlah mak saya pergi. Mak saya pun pergi umrah sekali dengan makcik yang susah ni, tak pernah naik flight, tak pernah pergi luar negara. Negara pertama dia pergi, terus pergi buat umrah. Dan dia memang pandai mengaji, solat jamak qasar semua pandai, mengaji pandai, semua pandai. Jadi bila sampai dekat sana, peristiwa tu saya duduk, saya ingat dekat hotel Movenpick masa tu di Madinah. Saya duduk dengan mak saya dengan adik saya tu yang tadi dapat free tadi tu. Kita orang duduk makan, lepas makan tengah hari saya kata, mak, rasa nak sponsor lah family kita mana susah nak bawa pergi umrah. Masa tu saya kata nak bawa pergi umrah ni, kata kita akan cakap, you all akan cakap, inilah ayat, saya tahu you all dengar ni gila, kita mati hidup balik pun tak boleh. Tak, salah. Saya pun pernah cakap macam tu dulu. Saya kata saya takkan boleh kan. Tapi lepas tu bila fikir-fikir balik, saya pun cakap, bila cakap macam tu, mak saya kata apa, ini Madinah kau tu, kau dah cakap kau kena buat kan tu. Macam tu lah. Macam mana aku sound kau tadi, macam tu lah mak aku sound aku kan. Mak saya lebih kurang je. Dan bila mak saya kata, yelah nak buat lah ni. Dan akhirnya bila dah balik ke Malaysia, tahun saya pergi masa tu 2017, tahun 2019 baru saya dapat buat. Dan tahun 2019 tu keluarkan, kita cek senarai yang susah-susah yang nak bawa pergi, termasuk yang dah masuk insolvency, kena buat rayuan, kena ada surat sokongan penjamin, garantor untuk pergi. Senarainya jumlah ni 15 orang. 2 yang menong, pertama saya, kedua buku akaun tu.
Saya selalu cakap dan ceramah tau. Saya selalu cakap dan ceramah. Sedekah tak pernah memiskinkan orang. Tapi masa tu terdengar kat telinga saya. Masa dekat bank. Dulu kat bank, kita kena keluar duit nak pakai transfer. Bayar kat tu kan. Tak ada lagi yang online sekali nak bayar banyak tu kan. Kan, terdengar kat telinga. Kita nak bagi pula untuk family. Takkan nak bagi package yang cikai-cikai kan. Kena bagilah yang bagus untuk family. Kan, ini sponsor. Korang pun satu. Kalau nak sponsor mak pergi umrah, bagi package terbaik. Ni bagi hotel yang jauh tu. Mak dia sampai kat hotel, dia tanya, Mekah mana Mekah? Wahal Mekah dah tu. Mekah mana? Tak nampak pun. Ni Mekah lah ni cik, tu kan. Hotel jauh. Sampaikan ada makcik tu yang kesian, pergi sampai ke Masjidil Haram. Dia lepas isyak baru balik. Sebab jauh, dia tak larat nak jalan hari-hari. Kejap nak balik kan. Jadi saya package family saya tu setiap seorang 9,000 lebih. Jangan kau jumlahkan. Macam tu lah 9,000 lebih seorang. Masa tu untuk package tu saya bagi family saya. Memang masa tu terdengar kat telinga ni, padan muka kau ceramah bukan main lagi. Sedekah takkan miskinkan orang. Kau tengok buku akaun kau. Terdengar tu setan ni. Betul ni cakap Samsul debat ni manusia biasa. Saya pun terdengar bisikan tu, padan muka kau. Kau main lagi kau. Kenapalah aku janji nak bawa family. Kan ada terkeluar tu. Tapi saya cakap tak apalah. Saya kata lantak lah. Dah nak buat aje lah. Habis-habis lah. Saya kata macam tu. Clear buku akaun saya. Bayangkan. Tu saya kata jangan jumlahkan. Sebab tu je yang ada masa tu. Bawa family. Tapi masa nak pergi dah sampai kat airport kat KLIA, tengok dia orang dia yang dah pakai kain ihram apa semua. Masa tu separuh ada perasaan duit habis tu hilang. Separuh lagi ada gini. Ada lagi rasa-rasa tu ada. Ada weh. Banyak tu bukan sikit kan. Tapi lepas tu bila sampai je di Mekah, di Jeddah, bila semua dah mula nampak Masjidil Haram, menitis air mata masing-masing. Masa tu dah tak ada rasa apa dah. Okey dah, habis pun kita rasa puas hati. Saya lega sangat. Kemudian tiba-tiba nak pergi Taif, kena tambah 160 rial lagi seorang. Yang tu dah mula berdarah balik. Dah mula berdarah balik, kena tambah duit pula. Sebab dia orang kata apa? Tak apalah, lain kali je pergi. Mana boleh lain kali? Mana dia lain kali? Saya bayarkan juga untuk 15 orang tu supaya dapat pergi Taif. Okey. Itu cerita. Dan demi Allah saya cerita kat semua. Sampai di Malaysia, tak sampai 3 bulan Allah ganti balik duit saya. Betul. Dan kemudian itu tahun 2019, lepas PKP. Bila Fik? Tahun ni lah, bulan 2. Saya bawa 45 orang ahli keluarga saya. Dan lepas tu tak adalah saya kata masa dia dapat duit balik itu kan, tak adalah kata mujur balik modal, tak. Masa tu saya cakap ke diri saya, siapa lagi aku nak bawa ni Allah, tolong jangan angkat tangan. Jadi macam tu lah. Ya. Saya fikir siapa lagi aku nak bawa ni, tolong jangan angkat tangan. Ya. Jadi mana kata saya nak tolong siapa pula kan. Macam tu lah. Jadi memang betul. Dan baru-baru ni saya pun tak sangka boleh hantar staff-staff, boleh pergi umrah ikut sekali. Jadi mana kata, yakinlah Tuhan akan bagi ganti. Bila Nabi sebut tu, sesungguhnya takkan berkurangan harta orang yang berinfak, melainkan bertambah dan bertambah. Mustahil lah, sifat mustahil pada Nabi menipu kita. Percaya cakap saya. Dan dalam bekerja untuk semua orang, 5 perkara kena ada. Termasuklah kita punya MD, Tuan Khairil kita. Semualah yang muda, yang tua, yang lama, yang baru, 5 perkara kena ada dalam kalian bekerja. Pertama, sabar. Sabar dalam bekerja. Biarlah orang cakap macam mana pun, peduli kan. Orang usik-usik pasal Starbucks kan, peduli kan. Jangan apa kan, relax aja. Anggaplah benda tu tak ada kaitan dengan kita. Macam tu je kan. Tak, semaksudnya apa orang cakap pasal kita, cakap pasal kerja kita pun semua, itu biasa. Bak kata pepatah Cina, tak payahlah cakap Melayu je lah. Dia kata orang yang menegur saya adalah guru saya, orang yang memuji saya adalah musuh saya. Berhati-hati dengan orang yang suka memuji kita. Orang yang tegur kita tu kita dapat improve. Itu sebenarnya. Kita pun tak sempurna. Pertama, sabar. Kedua, syukur. Kita ada kerja.
Kita duduk dalam ni, kita ada kerja kat luar ni, di bandar besar. Kau duduk kerja kat tempat yang memang orang, kalau dapat kerja kat sini, weh, gila lah. Parking tak ada, weh. Contoh. Kan, parking tak ada. Tak ada parking. Aku tak ada. Yang laki-laki banyak naik motor, senang. Kan, naik kereta payah, melainkan bos-bos adalah parking god. Tak tahulah kan, parkingnya payah. Tapi tempat yang elit lah. Kan, tempat yang elit. Orang cakap, dekat bela-bela, itu tempat kerja. Saya tahu, you all pernah bawa mak ayah lalu. Itulah pejabat kan. Situ kau kerja. Okay, bangga kan. Wahal parking pun tak ada kan. Macam tu lah kan. Jadi mana kata syukur. Sebab dekat luar sana, ada orang bawa file folder ni. File folder nak kerja apa pun, tak tahu nak kerja apa. Kita dah ada kerja, syukur. Tu kedua. Yang ketiga, percaya pada hikmah. Apa benda jadi tu ada hikmah di sebalik dia. Ni jadi ni mesti ada hikmah dia. Ni ada yang di kalangan kita ni tengah diuji ni. Sebab saya tengok muka, saya tahu ada yang tengah fikir something. Saya tahu. Saya ni insya-Allah pandai lah. Bab-bab tu saya pandai. Tengah fikir ni, macam mana adalah benda dia tengah fikir. Ada 2-3 orang saya perhati tadi. Saya tak nak pandang sangat, nanti kan dia terasa. Kan, jadi terasa. Tapi orang yang duduk simpuh ni macam biasa lah kan. Itu teguran tunai tu mana-mana. Tak, tapi memang ya. Bab kata orang tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup percaya pada hikmah, selaut garam terasa tawar. Relax je. Adalah benda baik Tuhan nak bagi kat kita. Percaya cakap saya. Yang keempat, dalam bekerja kena redha. Kena redha. Ujian datang biasalah. Kita jangan rasa-rasa kita orang lain yang naik pangkat. Contoh, rasa-rasa kita ni yang terpilih pergi yang trip. Tak, orang lain enggak dapat. Sabar. Apa beza redha dan ikhlas? Apa beza redha dan pasrah? Macam tu lah. Macam tu lah. Tapi kira okey lah. Yang macam ada yang cuba menjawab sambil pandang bawah. Okey lah. Saya pernah ceramah dekat satu masjid kat Kuala Pilah tu. Saya tanya, terpaksa ceramah maulud lah, makcik apa maksud selawat makcik? Apa maksud selawat? Seorang makcik tanya, nak ceramah lah, tanya pula. Sound pula aku kan. Tu kira okey lah. Yang tak sound ni kira okey lah. Kira okey lah. Beza redha dan pasrah adalah redha kita menerima ujian yang Allah bagi itu dengan ikhlas. Yalah, dah Allah bagi, terimalah. Adalah benda baik ni. Tapi pasrah pula menerima dengan hati yang sakit. Terima macam mana? Dia dah buat. Kita nak buat apa lagi? Terimalah. Kau tak fikir anak, ya Allah. Tahulah kan. Semua Tesla ni pasal. Contoh lah kan. Contoh. Jadi makna kata pasrah tu terima dengan hati yang sakit. Tapi kita redha. Redha tu lebih baik. Tuhan akan bagi pahala lagi kat kita dan Tuhan ganti dengan benda lain. Dan last sekali ikhlas. Ikhlas ni maksud dia dalam bekerja ni kita ikhlas. Sebab contoh tiba-tiba kawan tak datang, kita kena handle kerja dia. Buat dengan ikhlas. Salah bukan dapat apa pun. Memang ada wakil syaitanir rajim tiap-tiap department ni. Kau buatlah apa pun, takkan naik pangkat kau. Selagi mana dia jadi bos kau takkan rasa apa-apa. Weh, dia memang ada. Ikhlas. Apa maksud ikhlas? Buat sesuatu tidak mengharapkan balasan, wa imma terima kasih pun tidak diharapkan. Tapi orang Malaysia ni lain sikit. Aku tolong dia ikhlas weh, dia terima kasih pun tidak. Itu maknanya tak ikhlas tu. Ingat tak mak ayah kita dulu bila tolong orang kenduri? Lepas tu makcik dia kata, makasih banyak lah kau tolong. Kau ni apa benda ni? Tak benda lah. Terima kasih. Benda lah. Okey, kena marah orang tu sebab terima kasih. Sebab terima kasih pun tidak diharapkan. Macam tu lah ikhlas dia. Dan yang paling mendalam sekali masuk ikhlas, buat sesuatu tak mengharapkan pengiktirafan manusia. Mudah-mudahan bos bagi aku, mudah-mudahan dia ni nampak kerja aku, kita akan kecewa. Tapi harap pada Tuhan. Tuhan mungkin tak bagi ni, tapi Tuhan bagi hari ni dapat jumpa Samsul Debat. Contoh, lepas ni nak bergambar, dah setting dah, gambar macam mana nak ambil. Gambar tegak kita dah share gitu kan. Gambar tegak RM100, gambar rebal RM15.
RM1 kan. Gambar ramai berapa. Macam yang tadi ambil hadiah tadi 2 kali, dapat 2 kali cas. Kan. Nanti tolak kat pusat zakat kan. Tak adalah. Jadi makna kata ikhlaskan. InsyaAllah kita hidup kita ni akan diberkati. InsyaAllah. Tuhan akan bagi macam-macam kat kita. Malam tadi berapa ramai yang tidur tak sempat minta panjang umur. Terlelap tengok TV tu. Tengok drama Korea. Dia berkahak tengok drama Korea. Terlelap. Tak sempat minta panjang umur. Tiba-tiba pagi tadi hidup lagi. Tengok Tuhan bagi juga gitu. Dan tak ada siapa pun yang kecewa pagi tadi. Alah, kenapa hidup lagi ni weh? Tak ada pun. Jadi belajarlah tuan-tuan sekalian. Ingat, pertama, hidup jangan sibuk nak kejar kaya, tapi kejarlah bahagia. Kerana satu hari nanti kita akan sedar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Deep tak? Deep kan? Dan bahagia tu pula bukan melihat pada apa yang kita ada, tapi bahagia melihat pada sikap kita terhadap apa yang kita ada. Nampak suami, muka tak boleh belah. Halah, kenapalah kau jadi laki aku. Tapi nak bahagia, abang lah yang terbaik. Sekejap, tutup lampu, baru cakap abang lah. Kan, tutup lampu sama. Kan, abang lah yang terbaik. Macam itulah. Makna kata terima seadanya. Suami, isteri, pasangan, anak-anak, keluarga, terima seadanya. Tuhan akan bagi macam-macam kat kita. Jadi lebih kurang itulah nasihat yang boleh saya berikan sebelum kita buat cabutan bertuah dan tahniah kepada yang hadir hari ini. Terima kasih kepada semua dan saya ucapkan selamat maju jaya, mudah-mudahan berbahagia di dunia dan di akhirat. Ingat, zakat ni bukan untuk dunia tau. Zakat ni untuk akhirat kita. Sebab tu dalam surah Asy-Syura ayat 20 Allah beritahu, barang siapa yang mengejar keuntungan dunia, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya akhirat pun kita dapat. Dunia pun kita dapat. Kita kejar akhirat ni, dunia pun dapat. Tapi barang siapa yang mengejar keuntungan dunia, kami akan berikan sebahagian saja daripada keuntungan dunia itu, dan takkan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. So mana nak? Baik kejar akhirat, dunia pun dapat. Bahagia, senang, lenang, apa semua okey. Tapi kalau kita kejar dunia, dapat tu, sudahnya akhirat tak ready apa-apa, langsung habis. Akhirat tak ada apa-apa untuk kita. Jadi dengan itu saya ucap terima kasih banyak. Bak kata orang, cantik dipandang rupa penghulu, kayu tu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir walaupun sikit, kembangkanlah menjadi intan. Jadi saya serahkan kembali kepada tuan moderator kita. Wallahualam. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Kita ada 5 nasihat tadi. Ada yang dah tulis ke? Nampak semua fokus tadi. Jadi alhamdulillah, moga-moga segala nasihat tersebut menjadi iktibar pada kita dan kita dapat amalkan. Dan saya percaya ini adalah berkat daripada bantuan managing director kita ni, menjemput kita pada program hari ini. Kita dapat perkongsian seperti ini dan saya percaya pucuk yang baik akan membenihkan benih yang sangat baik, buah-buahan yang baik. Jadi pertama sekali kita berikan tepukan sedikitlah untuk managing director kita. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas jemputan tersebut. Jadi kita teruskan daripada cabutan bertuah yang seterusnya untuk 4 hadiah dan tajaan daripada